Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang ada pada pagi ini. Yang dihormati Tuan Haji Ramli bin Ma'ruf, penolong pegawai komuniti dan kemahiran. Yang berusaha panel jemputan kita pada hari ini, Encik Harun bin Abu Bakar atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Jinggo. Kepada semua penelia-penelia, pendidik-pendidik masyarakat Tabika, pendidik-pendidik masyarakat Taska, pembantu pendidik masyarakat Tabika dan Taska serta semua ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, selamat datang ke Bengkel Kemahiran Keibubapaan secara dalam talian pada tahun 2021 ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sihat walafiat semua. Okey. Baiklah. Saya harap kita semua beruntung hari ini sebab kita akan mendengar perkongsian daripada Cikgu Jinggo dalam Bengkel Kemahiran Keibubapaan kita pada pagi ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini berbesar hati ingin menjemput Tuan Haji Ramli untuk memberi sedikit ucapan haluan. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar tak? Dengar, bos. Saya ucapkan tahniah kepada bengkel, pada ketangan dan penyelia yang menguruskan bengkel keibubapaan bagi Parlimen Terengganu ni, dan mengharapkan semua ni dapat bekerjasama yang cukup baik daripada bengkel ini. Ini merupakan kali pertama bengkel ini dibuat dalam cara hybrid, dan kita harapkan banyak perkara yang berfaedah dapat diterima daripada bengkel ini. Setahun lebih tak berucap ni, bergigil sikit. Akhir sekali saya bagi Pak Jatun setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada ibu bapa yang banyak bersabar dalam menguruskan anak-anak di Tabika Kemas ni. Selama setahun lebih ni kita dalam keadaan darurat, dan saya ucapkan tahniah juga pada guru yang membantu dalam sesi pembelajaran, menyediakan alat-alat bantu mengajar untuk anak-anak belajar di rumah dalam suasana COVID ni. Dan kena ingat, suasana COVID ni di daerah Melaka Tengah ni semalam ni 508 orang dalam kawasan Melaka Tengah dan dalam kawasan Parlimen Terengganu tu lebih kurang 350 sakit. Suasana keadaan menjangkit agak kritikal sekarang ni, dan kita harap kita dapat jaga anak-anak kita untuk elakkan daripada gejala ni akan menimpa pada keluarga kita. Saja dengan dalam ucapan yang agak pendek, saya malukan pada tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji Ramli dengan sedikit ucapan tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya sebenarnya tak sabar nak tunggu perkongsian daripada Cikgu Jinggo. Sedikitlah tentang Cikgu Jinggo. Beliau berpengalaman dalam bidang latihan sejak tahun 1992. Dia merupakan panel jemputan Astro, TV Hijrah, RTM, TV3. Banyak lagi sebenarnya yang saya boleh kongsi, tapi tak apa. Saya rasa saya nak serahkan kepada Cikgu Jinggo supaya Cikgu Jinggo sendiri yang cerita tentang sedikit tentang beliau dan teruskan dengan Bengkel Kemahiran Keibubapaan. Dengan ini, dengan berbesar hatinya saya ingin jemput Cikgu Jinggo untuk memulakan bengkel. Terima kasih.
Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. Alright, okey, boleh jawab, boleh on mikrofon, kemudian boleh mute balik. Okey, dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum tu saya perkenalkan diri, nama saya bukan Cikgu Jinggo. Alright, saya bukan Cikgu Jinggo, nama saya Farid. Panggil saya Farid, boleh panggil saya yang ada kan. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak mulakan dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang seronok. Alright, boleh tak kita nak dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang seronok. Jadi saya nak semua orang angkat tangan kan dalam ruangan chat. Sehat, alhamdulillah. Wow, tulis dalam ruangan chat kita sekarang. Come on. Yes, come on, ringankan jari jemari. Alright, sihat. Jumpa tak ruangan chat kita? Yes, sihat, alhamdulillah. Wow, yes. Sugar. Sihat, alhamdulillah. Masya Allah, 100 orang bersama dengan kita pada hari ini. Allahu Akbar. Yes. Sihat, alhamdulillah. Okey, lagi, come on. Hangatkan suasana kita. Hangatkan lagi. Yes. Alright, alhamdulillah. Okey, baik, 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allahu Akbar. Sekalian, terima kasih kerana bersama saya lagi. Cikgu Jinggo wis semangat, wis kombe. Okey, alhamdulillah, Cikgu Jinggo sebagaimana saya katakan tadi, itu bukan nama sebenar saya, iaitu branding. Dan hari ini saya datang bukan sebagai motivator, bukan sebagai seorang cikgu, tapi sebagai inspirator. Kawan sekalian, jadi pada Nur Azmah, pada Nur Hafiz, saya tegur sikit ya. Okey, itu pengalaman yang panjang saya nak kongsikan. Ini adalah saya. Okey. Ni dia. Tolong mute suara. Masih ada bunyi suara tu. Kawan-kawan sekalian. Okey. Ni kena siapa baca main mana tadi? Oh my god. Oh, marah dengan ibu. Ibu ya Allah jatuh pun. Okey. Okey, kita ganggu pakai dia earphone. Okey, kita ganggu terus masuk. Okey, alhamdulillah kita mulakan sekarang. Dalam tempoh sampai pukul 12.30, Cikgu Jinggo sebagai yang beritahu tadi, dia satu entiti lah. Saya sebenarnya kawan sekalian hari ini akan cakap sebagai seorang parent, sebagai seorang anak, sebagai seorang entiti, dan ini adalah saya kawan sekalian. Topik kita hari ini adalah mengenai dengan parenting, dan saya yakin topik parenting adalah satu ilmu yang tak didendangkan. Okey. Kalau dekat Amerika tu diukur si kerjaya, diletakkan engineer, cikgu, polis. Jadi ada parenting kat bawah tu. Rupanya ramai orang Amerika meletakkan parenting satu kerja yang paling stres. Kawan sekalian, sebab nak tak nak, mau tak mau Farid, 60% kawan sekalian, 60% kemenjadian bukan berlaku di sekolah. 60% bukan berlaku di persekitaran, 60% berlaku di rumah. Dan saya di antara orang-orang yang yakin, orang yang percaya, Farid dan kawan-kawan, sejam ni kita pakai slide, setengah jam lagi kita buka slide. Mau tak mau, nak tak nak, kesilapan kita mencaturkan anak-anak hari ini menjadikan mereka apa Farid? Mangsa seumur hidup. Setuju dengan saya Farid? Mangsa seumur hidup. Sebab anak-anak kita, saya yakin dan percaya kawan, dia melihat kita macam iklan bergerak. Sebab tu dikatakan bahawa buah tidak akan gugur jauh pada pokok. Dia akan kopi. Sementelahan lagi, kajian-kajian daripada Harvard University. Anak-anak yang cemerlang ialah anak-anak yang ada emosi yang positif. Dengan siapa? Farid, mak dan ayah. Emosi yang positif. Dan kajian juga dibuat bahawa anak-anak perempuan yang tidak ada figure father. Figure father tak ada. Figure father itu maksudnya ayah dia ada, tapi tidak berfungsi ataupun peranan. Sebab kadang-kadang anak perempuan ini mungkin akan tercalar melakukan aktiviti-aktiviti memudaratkan. Contoh apa Farid? Lahirkan anak nikah, isap rokok, dan apa saja aktiviti sosial. Ayah bila mana figure father tak ada. Figure father tu apa dia? Peranan ayah. Sebab tu hari ini seakan-akan 4 perkara yang anak-anak tuntut pada seorang ayah. 1, adakah ayah sibuk di luar, mak di rumah?
2, adakah ayah tak boleh senyum? Yang ketiga, tulis. Nak bagi hadiah hari ni. Yang ketiga, adakah ayah tak boleh menangis? Yang keempat, adakah ayah tak boleh minta maaf? Jadi kawan-kawan sekalian, zaman sudah berubah sekarang ni. Kalau dulu mungkin saya rasakan bapa boleh, atuk boleh, tapi zaman sekarang saya beritahu sekalian, mendidik bukan dengan naluri, mendidik dengan ilmu. Mendadak tidak mendidik, mendidik tidak mendadak. Saya ulang balik, mendadak tidak mendidik, mendidik tidak mendadak. Wow, tajuk ganas berat ya. Semua sekalian, ini Cikgu Jinggo. Saya mulakan dengan tagline yang luar biasa. Nak bagi kita berakan parent, hari ini jangan terlepas pandang, terutamanya father-father yang bersama saya hari ini. Berapa orang father-father sikit, Farid? Saya tak nampak nama tu. Ada father-father tak? Ada. Yes, jadi saya buka. Okey, dia waktu sekarang seakan-akan mak itu adalah caregiver, ayah playmate. Dah berapa lama tak bermain? Farid, ingat lagi Farid game lama-lama Farid? Main kuda-kuda, main apa lagi? Main jongkan-jongkit, apa Farid? Ingat tak? Ingat. The figure father. Jadi, hari ini, the topik kita, yang pertama, saya akan pecahkan tembok kepercayaan bagaimana tuan-tuan nak bantu anak-anak kita. Hari ini, kelas PDPR mula. Okey, macam kita nak bantu. Okey, mana pemadam saya ni? Ini dia. Okey, saya ulang balik kawan sekalian. Okey, Cikgu Jinggo sebagaimana yang tahu, saya di antara entiti yang diberi ruang dekat TV, dan tuan-tuan puan, inilah anak kita sekarang. Nak tak nak, mau tak mau, anak kita sekarang BLAST. Apa tu? B pertama, anak kita dah boring. Dia boring sangat dengan PDPR dan sebagainya. B adalah boring. L apa dia? Lone, sunyi. Dia sunyi bila-bila mak ayah kadang-kadang ada fizikal, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Contoh macam mana tu Farid? Bila mana cakap dengan anak, apa dia? Buka phone. Bila buka phone, makan dengan phone, tidur dengan phone, berjalan dengan phone, anak-anak lihat kita macam abi, ayah, fizikal ada. Fikiran tak ada, perasaan tak ada. Dia sunyi. Dan anak kita agresif. Agresif ini tuan-tuan puan, bila kebergantungan terhadap game yang terlalu lama, sangat-sangat lama. Berlaku minggu lepas kat Singapura, seorang budak, dia order kapak dekat online, kedai online. Lepas tu pergi sekolah, bunuh orang. Kawan-kawan sekalian, saya ulang balik. Dan S adalah sensitif. Anak kita dah sangat-sangat sedentik lah tired. Kelima-lima faktor ini kawan-kawan sekalian menjadikan anak kita macam kaca. Kalau dulu anak kita macam bola, jatuh dan melantun. Sekarang anak kita macam apa Farid? Macam kaca, jatuh dan macam kaca-kaca, pecah. Jadi nak tak nak, mau tak mau, sekarang ni kita mulakan pembelajaran kita. Bagaimana saya berkongsi atau kepada saya sebagai seorang parent, dan mungkin juga saya pun dah ada menantu pun. Anak kita parent dah mula level-level nak timbul menantu, dah timbul menantu, nak cucu pula dah. Bermaksud apa tu Farid? Bermaksud apa tu? Okey kawan sekalian. Faham je kan? Okey, jadi nak tak nak, mau tak mau, saya kongsikan sikit kawan sekalian. Inilah saya sebagaimana diberitahu, jauh benar nama saya Cikgu Jinggo dan Harun kan. Saya dah hampir 32 tahun dalam bidang latihan, daripada early childhood sampailah ke corporate training, dan saya adalah founder ELAS, dan saya adalah ada 4 buku, dan hari ini sebahagian e-book saya akan bagi, dan saya di antara orang-orang yang amat yakin. Kawan-kawan sekalian, kalau kita pergi pasar malam nampak orang jual belon. Biasa kat pasar malam orang jual belon Farid. Warna apa dia lepaskan naik ke atas Farid? Warna apa? Merah, kuning, warna-warni. Tiba-tiba seorang muda datang tanya, Pakcik, kenapa lah banyak-banyak belon tak ada warna ireng? Ireng tu apa Farid? Ireng tu apa Farid? Hitam. Warna hitam. Kenapa tak ada warna hitam? Adakah warna hitam tak naik? Jawapan Pakcik tu, yang menaikkan belon ini bukan warna belon Yang menaikkan belon isi dalam belon. Yang menjadikan anak tuan-tuan hebat, bukan soal kelas depan, bukan soal kelas belakang. Tuan-tuan tengok, ini adalah saya. Cikgu Jinggo, saya budak kelas belakang. Saya begitu, kenapa hari ni saya semangat dia macam ni? Nak bercakap dengan parent ni. Saya budak kelas belakang. Dan saya adalah mangsa labeling. Dibanding-banding, kenapa kau tak macam orang lain, kenapa kau tak macam orang lain, kenapa kau tak macam orang lain. Sebenarnya letih sebenarnya. Letih, sangat-sangat letih. Sangat-sangat penat. Ulang balik, jangan ukur anak kita berdasarkan pada number A. Ukur pada proses dia. Bila tuan-tuan ukurkan anak kita pada A, dan kita membanding-bandingkan dia, kawan-kawan sekalian, siap.
akan berlaku dua benda. Semangat juang, semangat bersaing. Dia akan berjuang, okey, bersaing adalah dendam sampai bila-bila. Kesilapan kita hari ini, mungkin cara kita betul, kaedah salah. Tuan-tuan dan puan, pada 28, 23 Mei 2018, Cikgu Jinggo alhamdulillah diberi ruang, Saya berkongsi sebenarnya, dijemput oleh sidang harian, Cikgu Jinggo tolong datang ke studio. Kongsikan bagaimana kes sekarang dah 101. Memang aku tak boleh betul. nak ni. Bagaimana kisah Cikgu Jinggo budak kelas belakang yang terperangkap dengan level demi level. Aku tak boleh nak accept. Aku accept bilang. Tuan-tuan membanding. Tuan-tuan membandingkan anak-anak seakan-akan membunuh potensi dia. Tuan-tuan membandingkan anak seakan membunuh bakat dia. Dia takkan bangkit. Kalau dia bangkit pun tuan-tuan dan puan, dia bukan macam kura-kura ni. Cerita kura-kura ni. Satu hari seorang budak. Wow, macam-macam bunyi sekarang Dia beli kura-kura, dia ketuk kura-kura tu hari-hari. Dengan harapan kura-kura tu keluar kepala. Saya tanya pada Puan Norizan, tolong jawab sikit Puan Norizan. Diketuk kura-kura ni, badan dia, keluar kepala tak? Keluar kepala tak? Komen sikit, keluar kepala tak? Tak keluar. Macam itulah anak kita, Puan Norizan. Kita ketuk dia, ketuk. Bangun. PDPR. Mana maunya, kata orang Perak. Mana maunya. Kita ketuk dia, kepala makin ke dalam. Macam itulah anak-anak kita. Kadang-kadang kita melayan anak kita macam radio rosak, Farid. Radio rosak apa jadi, Farid? Tak keluar suara, ketuk. Dengan harapan dia keluar suara. Mana maunya. TV, tak keluar gambar, ketuk. Tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya. Hari ni, tiba-tiba seorang budak, ayah dia tengok, kesian. Anak tengok belon kan, tengok kepala kura-kura. Sorry. Dia ambil kepala kura-kura. Marah apa tu? Kena ketuk ke? Dia pasang api. Dia pasang api kat depan ni. Bila pasang api, Puan Norizan, apa yang kura-kura dapat? Bila pasang api? Kau dapat apa? Komen sikit. Siapa boleh komen sikit? Saya nak bagi hadiah ni. Bila pasang api, lilin kat depan ni, kura-kura dapat apa? Kura-kura akan dapat cahaya kan? Dengan cahaya tersebut, kura-kura itu keluarkan kepala tanpa diketuk. Semasa kita ketuk. Farid, dengar saya, Farid? Farid bersama saya. Kita ketuk dengan harapan dia keluar kepala. Mana maunya. Pasang api. Bila pasang api dapat kehangatan kan. Dengan kehangatan tersebut, kura-kura itu keluarkan kepala tanpa diketuk. Saya bagi tahu kawan sekalian, the hot balloon. Ini perkenalan saya. The hot balloon tidak akan naik tanpa ada api kat tengah. Panaskan, hangat ke emosi anak-anak kita. Cara dia begini. Saya bagi tahu. Satu, saya buat awal sikit, Farid. Pertama, berikan masa kita untuk mereka. Hadirkan mereka. Anak kita perlukan didengar, diperhati dan diberi perhatian. Kadang-kadang saya bagi tahu kawan-kawan hebat depan saya, kalau tuan-tuan rasa Cikgu Jinggo ni cakap dasarkan apa ni? Saya cakap dasar pengalaman. Saya adalah seorang kehilangan anak 4 orang. Tuan-tuan, kesombongan, keegoan, keakuan, aku rasa aku betul, kau salah. Saya hilang 4 orang anak, kawan sekalian. Sebab hari ni saya cakap macam mana saya contact parent. Sebab tu tuan tengok kenapa program TV saya dengan Abang pasal parent, keluar TV1 pasal parent, keluar TV Sinar pun pasal parent lebih kurang, dan keluar Astro mungkin tempoh dekat 2 tahun. Mungkin kalian tak tengok saya kat rancangan ni pukul 11 pagi. Pasal parent. Dan keluar TV1 pula rakaman, kita buat rakaman untuk siaran RTM hampir 9 bulan pasal parent. Okey, saya ulang balik. Jadi daripada sini saya ulang balik. Macam mana, kenapa kadang-kadang anak-anak kita ni dia jadi stuck. Satu, bila mana kita tak berikan dia masa. Masa ni macam ni, saya ulang balik. Kita nak hangatkan emosi dia, nak pastikan, sebab saya di antara orang yang percaya, kawan-kawan sekalian. Okey, tolong mute suara. Okey. Saya di antara orang-orang percaya, sekali lagi saya beritahu, dekat dunia tidak pernah ada anak gagal. Gagal tu proses. Saya pernah, tuan-tuan puan, masuk penjara, bukan jadi banduan mengajar dalam penjara. Mengajar, kefahaman saya mudah. Dunia tidak melihat kamu mula kat mana nak. Keputusan. Akhirnya 2 orang dapat SPM 6A, dijemput lagi masuk penjara. Wow, dahsyat ni. Anak kita hebat. Tapi di mana kesilapan kita ialah bila mana satu, kita membanding-bandingkan dia. Saya terang saya beritahu kawan-kawan sekalian dan semua kawan-kawan yang bersama saya.
Saya mangsa labeling. Saya dibanding-banding sebab A tak ada, A tak ada, A tak ada, A tak ada. Kalau orang Johor panggil apa ni? Goblok tenan Farid. Tahu goblok tak apa Farid? Apa dia? Bodoh kan? Wak-wak sekalian, orang Johor sekalian. Mana orang goblok? Sebab tu dikatakan apa? Goblok tu metos. Saya kalau tuan-tuan tengok TV3 pernah saya kisah hidup saya Farid. Ini kisah hidup saya. Harun Abu Bakar bekas ladangan. Tu saya dengan menteri tu. Biar betul. Biar betul. Betul lah. Daripada sini saya beritahu ke kawan sekalian, saya amat merajuk. Tuan-tuan, saya ulang balik berapa ramai anak-anak sekarang. Saya beritahu ibu bapa yang derhaka pada anak. Satu, saya ulang balik. Bila mana kita membanding-bandingkan anak-anak kita dengan adik-beradik yang lain, kenapa engkau tak macam orang lain? Kenapa tak macam orang lain? Kenapa engkau tak macam orang lain? Sebab tu saya ulang balik rakan hebat depan saya. Semangat saya hari ni. Hari ni saya semangat sebenarnya Farid. Semangat sebenarnya. Okey, macam botolnya air tak penuh. Tuan-tuan jelas dan jelas. 60% ke menjadi rumah. Botolnya air tak penuh. Kalau tuan-tuan nak pasti anak kita hebat. Kita memang anak kita sehebat. Tuan-tuan bayangkan budak kelas belakang. Dan saya juga tak malu-malu bagi tahu Farid. Ni, saya adalah bekas seorang penghuni jalanan. Wow. Macam tak percaya. Macam tak percaya kan? Kena percayalah. Sebab tu TV3 pernah share kisah hidup saya. Bekas homeless. Daripada Kuala Lumpur datang ke Chocolate Road, terperangkap di Chocolate Road dan kena pau di Kuala Lumpur, maka bermula hidup seorang Cikgu Jinggo. Saya bagi tahu kawan-kawan sekalian, saya memang amat marah pada labeling. Saya tanya diri saya, kenapa aku? Why me? Saya tanya diri saya. Akhirnya kawan-kawan, sebelum saya masuk ke topik yang saya nak kongsikan, saya pecahkan tembok dan saya percaya, sangat percaya. Daripada sini akhirnya saya pernah sampai ke saya adalah ketua jurulatih PLKN. Ketua jurulatih PLKN budak kelas belakang. Dan saya pernah sampai belajar, saya sampai ke Lansdale Farm School, budak kelas belakang. Sebab tu tuan-tuan dan puan, pemula pada hari ini, stop mematikan potensi anak-anak dengan labeling. Dan saya adalah seorang pengusaha warung makan percuma di Chocolate Road. Kita bagi makan orang percuma sebab saya dapat rasakan betapa sakitnya emosi. Nak makan pun orang tak bagi. Dulu waktu kecil ke kawan sekalian nak makan. Kau jangan makan dulu. Kau tak ada. Saya ulang balik. Tak apa. Saya patah balik belakang. Saya belajar Tuhan dia tahu tuan-tuan. Saya buka warung makan. Ini saya dengan YB Rina. Dengan tim Menteri Wanita. Juga Timbalan Menteri Datuk Zailah. Okay. Juga datang bersama kami. Warung ini terdapat di Chocolate Road. Kita bagi makan hari-hari. Dan kita buka sekolah juga. Dengan keinginan satu je tuan-tuan puan. Semua anak-anak kita hebat. Tapi di mana musuhnya? Okey, jelas. Musuhnya di sini. Musuhnya di sini Farid. Musuhnya pertama, satu, kita membanding-bandingkan dia. Kedua, bila mana kegagalan kita. Saya stop kat sini. Saya stop dekat sini gambar ni. Biar saya stop kat sini. Kegagalan kita. T ialah time. Berikan dia masa. Bermula pada hari ini, ayah-ayah bercakap atas kapasiti pengalaman, saya pernah dua kali bagi tahu. Hilang anak. Ego, sombong, rasa aku betul, kau salah. Dulu atuk-atuk kau ilmu mbah boleh. Kenapa tak boleh? Kawan-kawan sekalian, Nokia pernah hebat di zaman dia. Nokia ni mengalahkan semua phone. Sony Ericsson semua kalah. Tiba-tiba Android masuk. Dia offer, jom kita, zaman dah berubah. Pakcik Nokia, zaman dah berubah. Sama sekarang orang laju, orang nak cepat, nak cakap. Aku tak mau. Kau tengok didikan aku, atuk, mbah aku punya garang dengan toler. Toler tu apa Farid? Farid bersama saya Farid. Pipe getah. Dengan rotan, toler, hanger, semua ada. Boleh jadi pun. Kau hebat sekalian. Tu zaman bila? Ini zaman anak-anak zaman Walker, dia boleh mengadu kat phone, dia boleh lari rumah dengan phone aja. Saya bercakap terus terang, saya duduk kat Chocolate Road dengan kawan sekalian, melihat anak-anak yang terperangkap yang jangan cakaplah Farid, kau jangan cakaplah Puan Norizan, jadi Tok Bidan pernah terus jadi Tok Bidan. Anak-anak kita yang 10 tahun, 11 tahun dah berzina. Tak tahu mana satu. Sebab tu mak ayah ni ada 4 kategori. Ada yang tahu dan bertindak. Ada yang tahu tak bertindak. Ada yang tak tahu dan bertindak. Ada yang tak tahu tak bertindak. Ulang balik Farid. 1. Tahu dan bertindak. Ini bukan zaman aku. Aku kena belajar sekarang. Bukan zaman aku. Zaman aku tak ada iPhone. Zaman aku tak ada iPhone. Zaman aku nak tackle, nak call girlfriend pun pakai apa Farid? Pondok telefon rumah Tok Sidang. Pak Lurah. Betul Farid? Zaman Farid tak ada. Zaman Farid dah pakai Nokia. Siapa zaman saya? Bersuara sikit.
Kadang-kadang bila pakai telefon berbaris panjang. Parent-parent yang tahu dan bertindak, tahu tak bertindak. Yang ketiga, tak tahu ilmu parenting tapi bertindak. Yang ni bahaya. Dan yang ketiga, tak tahu dan tak bertindak. Kesemua faktor-faktor ini menjadikan anak kita mangsa seumur hidup. Kawan sekalian, saya ulang balik, ini adalah, saya nak buka minda tuan-tuan dan puan, anak, why not? Tanya 4 soalan. Sebelum tanya 4 soalan, apa faktor kita nak jadikan anak kita hebat? Wi-Fi, kenapa? Kenapa? Yang kedua, why not anak aku tak boleh berjaya? Yang ketiga, why not me? Kenapa bukan anak aku? Kenapa bukan anak aku? Kenapa bukan anak aku? Dan why not now? Tanya 4W. Wi-Fi. Kenapa nak jadi anak kita hebat? Sebab anak kita memang hebat. Saya ulang balik, daripada budak yang biasa-biasa terperangkap di jalanan, saya movekan diri saya ulang balik, banyak cerita kita lah, mungkin salam perkenalan untuk 2 jam ni. Wi-Fi, why not me, and why not now? Kita mulakan dengan botol ni. Botol ni air tak penuh ke kawan sekalian. Botol ni air tak penuh. Kita mulakan apa yang kita ada, kita hargai apa yang kita ada. Tak perlu membanding-bandingkan anak kita dari sudut pandang orang lain. Jangan bila tuan-tuan, kita kena menerima, mengakui, modify. Menerima di mana anak kita berada sekarang. Level dia kat mana. Kedua A lah. Jangan tengok penuhnya botol anak kita bersudut pandang orang lain. Dikala tuan-tuan sibuk tengok hijaunya rumput di laman orang lain, walaupun jenguk juga, wow, hijaunya rumput rumah kau. Mulakan apa yang kita ada, hargai apa yang kita ada. Yang kosong ni cikgu, wak jinggo, macam nak penuhkan wak jinggo. Cara macam ni. 1. Bermula pada hari ni kelas PDPR. A. Amati anak kita kurang apa. Amati kita juga kurang apa. Amati aku ni apa yang kurang. Kemahiran apa yang aku kena penuhkan untuk penuhkan air ni. Dan tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan, berdasarkan apa yang tuan-tuan tengok tu, saya start from 0, 0. Daripada budak homeless. Bukan nak jadi homeless pun. Ayah saya hebat, mak saya hebat, tapi saya terperangkap di Choket Road. B. Belajar dalam bidang apa yang kita nak. Belajarlah bidang apa yang kita mahu. A. Amati. B. Belajar. Kita penuhkan. Okey, sekarang nak mak ayah tengok sekarang anak lemah admit, biologi. Kita penuhkan. Nak penuhkan dia. C. Cari guru. Cari mentor. Macam kita sekarang pun sama. Tuan-tuan hari ni luar biasa. Saya dengar permintaan Farid. Hampir 100 lebih nak masuk Farid. Hampir 100 lebih. Saya, Puan Norizan, 2 hari lepas stok saya 3,000 orang. Betapa hari ini parent-parent ni memang nak tahu. Untuk itu kawan-kawan sekalian, jangan tutup botol kita. Bila tuan-tuan tutup, seakan-akan, bahasa mudahnya, ego lah. Orang ego dia tutup. Buka, menerima, mengakui, modify. Kita menerima, mengakui, modify. Berapa ramai orang hari ni parent-parent, saya yakin dah percaya. Dia tak terima, tak mengaku. Kalaupun terima tapi tak mengaku. Anak aku tak macam tu. Kawan-kawan sekalian, saya ulang balik kali ketiga, 4. Anak kita super hebat. Tapi ini musuh dia. Saya bagi tahu musuh dulu. Mana pemadam saya ni? Okey. Saya ulang balik. 1. Okey, lepas ni Farid, kita buat kuis Farid. Kita buat kuis, kita bagi buku Farid. Boleh Farid? Yes. Boleh, kita bagi boleh. sikit energizer sikit. Mana tahu kelas PDPR ni anak-anak nak bergerak sikit. Boleh. Okey, jelas kawan sekalian, musuh utama anak kita 1. Bila mana kegagalan kita memberi masa untuk diorang. Sebab tu dia ada istilah baru sekarang, love sick, love bird. Tulis. Love sick, bila anak-anak kita hilang sakit rindu. Bila anak-anak sudah tak merindui mak ayah. Itu yang sanggup hantar orang tua tu. Farid kangen tak dengan pak safari? Kangen tak kangen? Oh, mesti cikgu. 8 bulan tak jumpa. Masih ada kangen kan? Kangen tu apa Farid? Rindu. Kan? Ya. Tapi berapa ramai anak-anak sekarang, tuan-tuan dan puan, tuan tengok kalau dia tak rindu mak ayah lagi. Tak rindu mak ayah, apa nak berlaku? Berlakulah. Ya Allah, ya Tuhanku, kawan sekalian. Anak-anak yang hilang perasaan rindu, kangen kata orang Jawa, adalah anak-anak yang tidak ada love bird. Love bird yang mulut tenganga tu, yang burung bagi makan tu. Bila anak-anak sudah hilang perkataan depend daripada ayah. Ayah. Sorry.
Farid, tolong kawal Farid. Mute. Okey. Okey. Bila ayah, ibu. Okey. Wow. Okey. Bila ayah dan ibu tidak menjadi sumber dependable pada anak. Okey, bila ayah dan ibu ataupun ibu dan ayah atau siapa saja tidak lagi jadi sumber dependable. Dia tak bergantung lagi pada mak ayah ataupun tak dapat bergantung ataupun dalam buku ni Farid dipanggil apa? Ni apa bahasa orang putih ni apa bahasa ni? Cari jap. Bila parent tidak berfungsi. Unfunctionable. Okey? Dia akan hilang perasaan sick, rindu, sakit rindu. Bila hilang sakit rindu, saya ulang balik, jangan terkejut kalau anak kita dah hantar kita orang tua. Anak rindu kita bermula dengan perkataan lovebird yang burung bagi makan tu. Untuk itu kawan-kawan sekalian, bermula pada hari ini, jangan letakkan tanggungjawab mendidik pada orang lain. Pada embah boleh ke? Embah pun tak boleh. Embah dah ini pilihan yang terakhir. Pilihan yang pertama ialah mak dan ayah yang ada hubungan biologi dengan dia. Kalau hilang ayah, dengan bapak tiri pun tak boleh. Saya bagi tahu, dia kena hubungan biologi. Dependable. Okey, T adalah time. Okey, bermula pada hari ini. Kawan-kawan sekalian, okey, hadirkan fizikal, hadirkan perasaan, hadirkan fikiran. R. Apa tu Farid? R apa Farid? Dah ikut saya tiap hari ni apa dia? R apa dia? R adalah respect. Jadi mak ayah, saya ulang balik pada waktu-waktu ini dan seterusnya, anak-anak kita melihat kita macam iklan bergerak, betul Farid? Dia tengok di kopi, tengok kopi. Kesilapan kita hari ini bermula sebelum kita masuk ke solution. Saya ulang balik, bila kita memberi contoh, memberi gambaran yang tidak baik pada anak-anak, terutama pada waktu early childhood, dia tengok kopi. Sebab tu nak tengok perangai anak Farid, siapa nama Farid? Si Bunga kan? Nak tengok perangai Farid, tengok perangai dia. Tengok perangai dia. Kadang-kadang kita bercakap, masuk tandas bawa phone, macam kena diri sendiri kan. Anak akan bawa phone. Kadang-kadang bila makan, anak bawa tab. Nak marah anak, tapi jawapan dia, Abi pun buat, alamak. Kawan-kawan sekalian, tolong ingatkan saya. Ingatkan diri sendiri sama saya. Anak ni kopi. Terutamanya bila umur 0 hingga 5 tahun. Di kala early childhood, the golden age. Sebab tu kawan-kawan sekalian, saya yakin dan percaya, dia sebenarnya paling penting dalam konteks keluarga ni pola asuhan. Pola asuhan ini ada demokratik, kau ikut cakap ayah, kau ikut cakap aku. Itu yang jadi apa Farid? Anak-anak membesar tapi tak dewasa. Macam strawberry, keras luar, lembut dalam. Anak-anak lelaki akan menjadi Peter Pan syndrome. Peter Pan, tahu Farid? Peter Pan tahu apa Farid? Peter Pan ialah anak remaja lelaki yang tak pernah dewasa. Mak buat, ayah buat, semua mak buat. Kasut mak basuh. Kau belajar dan belajar. Kawan-kawan sekalian, saya yakin tak berlaku di Melaka. Tapi kalau di Kuala Lumpur ni, saya dengan Farid ada pengalaman lah. Anak ambil UPSR, mak jadi polis kawal lalu lintas. Tolong kawal, anak saya ambil SM kat dalam. Wow, perlumbaan sosial, anak aku mesti dapat A. Bersembang dalam keluarga. Saya pengalaman sendiri tuan-tuan puan. Masyarakat PIBG. Ada grup lain. Yang ni mak ayah yang ada A. Ya Allah tuanku. Mana maunya Farid. Mana maunya macam tu. Anak-anak kita ni keberbagaian kepintarannya berbagai-bagai. Satu, parent yang autokratik. Yang perempuan akan jadi apa? Cinderella. Tunggu. Putus Syamil tolong. Sebab mak buat semua. Tak payah basuh baju, tak payah basuh pinggan, tak payah semua. Sampai dekat universiti, Peter Pan pun berkahwinlah dengan Cinderella. Kawan-kawan hebat depan saya, keluarlah keluarga, ini keluarga dia. Nama keluarga itulah keluarga apa Farid? Keluarga Boomerang. Dia patah balik. Mak, nak pasang tong gas macam mana mak? Mak, nak masak nasi macam mana mak? Saya ulang balik. Rakan-rakan hebat di hadapan. Sebab tu kajian dibuat di UK dan US. Cikgu Jinggo ni banyak konten ni. Dia bawa laki dan perempuan, anak seorang, pergi kolam renang.
Okey, sekarang cuba kamu tunjukkan kepada kami, ada coach tengok ke atas. Ramai. Anak kamu nak berenang. Kami nak tengok. Okey, sekarang cuba ajar anak berenang. Kajian dibuat, mak-mak semua kat depan. Ayah kat belakang. Bermaksud, mak-mak ni sebenarnya, dia ketakutan emosi dia pada anak ni lebih sikit. Dan ayah pula kat belakang. Kau jatuh tak apa, ayah ada kat belakang. Kau jatuh sebab tu hari ni. Rakan-rakan father-father sekalian, anak yang rapat dengan ayah, anak yang kerap bermain dengan ayah, dia very tough. Dia very tough, very tough, very tough, very tough, very tough. Jatuhlah. Ayah ada kat belakang. Sebab tu kalau anak ni, dia rapat sangat dengan mak sebagai contoh, dia akan banyak sangat tak boleh ni kan. Mak ni caregiver, lembut hati dia. Ini tak boleh, Cala tak boleh sebagai contoh kawasan. Ayah, okey. Cala tak apa, belajar, anak belajar. Kau kesalahan satu autokratik. Yang kedua apa dia? Yang kedua itu adalah demokratik. Tak mau hari ini sebagai kawan-kawan sekalian, saya bercampur aduk konten ni sebab 2 jam ni kan. Demokratik ini sebenarnya macam ni. Play, plan and pray together. Play, plan and pray together. Kita kena hadirkan, kita kena cikgu, tak boleh ke saya tetapkan matlamat anak? Bukan tak boleh, tapi kita hidupkan matlamat anak kita. Okey, kalau matlamat itu tidak sesuai, kita sebagai coach bantu dia untuk buka minda dia. Bukan dengan cara meletakkan matlamat kita. Meletakkan matlamat kita dalam diri dia, anak tu, ataupun menghidupkan matlamat kita. Mak tak dapat jadi doktor. Mak nak engkau doktor. Kita push dia. Push. Bersukan tak payah, bersenam tak payah, berkawan tak payah. Buku dan buku. Mungkin dia ada A. Tapi bagaimana segi IQ-nya okey, bagaimana EQ dia, SQ dia, AQ dia. Adversity conscious. Kegagalan dia untuk menguruskan emosi. Tak boleh. Kawan sekalian, saya ulang balik. Untuk itu, saya bagi tahu diri sendiri dengan kawan sekalian. Kita kena play plan. Play, bermain-main. Macam konsep play ni macam-macam lah. Tengok sepatu ramai-ramai. Bersyukur ada istirahat. Farid tengok sepatu, Farid. Tengok tak, Farid? Ya, cikgu. Tengok sepatu. Tak tengok. Saya kadang-kadang bergelak ketawa dengan anak. Kita dah mula layan rakam semua filem Kampung Pisang, Farid. Kampung Pisang bersiri-siri. Duduk tengok. Wah, Pak Koba ada. Siapa lagi? Pak Jabib ada. Kak ketawa. Suka. Kita plan, play sama-sama. Kadang-kadang saja layan sepatu yang lama-lama. Kadang-kadang tengok Padayapa, Chandra Mugi, Siwaji The Boss, Vijay. Siapa lagi, Farid? Singgem 1, Singgem 2. Tengok dengan anak. Anak tak suka filem Tamil pun suka. Kadang-kadang saja layan John Cena, Undertaker, Roman Reigns, Edge. Wow, Abi macam ni rupanya orang Gusti. Bercerita. Sebab tu saya yakin play, plan dan pray together. Demokratik. Dan yang terakhir, autokratik, dan laissez-faire. Laissez-faire ni mudah kawan sekalian. Parent yang buat tak kisah. Parent yang buat tak kisah langsung apa. Jadi jadilah. Saya ulang balik kawan sekalian. Ni baru R. R, bangunkan respect anak. Sebab saya, anak-anak kita melihat kita. Dan T, R, U. U tu apa dia? Tulis. Sikit lagi slide saya, Farid. Lepas ni kita nak buat kisah kata. U ialah unconditional love. Cinta tanpa syarat. Tuan-tuan dan puan, saya ulang balik perkataan tadi. Terimalah anak kita seadanya. Bila tuan-tuan nak mengurat anak-anak, saya ulang balik. Mudah aja. Ini formula dia. Tolong ambil ni, Saya bangunlah. Saya bangun. Farid, nampak muka saya, Farid? Nampak muka saya tak? Nampak. Okey, tuan-tuan, saya kongsikan. T ialah time, R adalah respect. U, unconditional love. Cinta tanpa syarat. Ya Allah, ya Tuhanku. S ialah sensitif. Keganasan fizikal nampak di luar, keganasan mulut tak nampak. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita membangunkan anak kita macam semua haiwan zoo keluar. Ya Allah Tuanku, tuan-tuan dikatakan 5 minit kita mencalarkan emosi anak-anak, 6 jam dia akan bangkit. Sangat-sangat sensitif. Mulut mak, ayah amat sensitif. Untuk itu, keganasan fizikal nampak di luar, rasa mulut ternampak. Cikgu, bagi idea dekat saya. Macam mana saya nak suruh anak saya berubah? Tulis 5 perkara.
1, 2, 3, 4, 5. Ni trust belum habis lagi. Satu, saya ulang balik. Kita akan jumpa anak-anak kita. Suruh buat, dia buat. Suka buat. Okey. Leha, tolong basuh pinggan. Norizan, tolong mak pergi kebun. Tolong mak buang sampah. Terus ambil sampah, buang. No argument. Kalau misalnya anak itu tak mau buat juga, nasihat. Nasihat by contoh. Nasihat melalui contoh. Mak buat, adik buat. Sama-sama buat. Tak buat juga, reward. Reward tu apa, Farid? Bahasa Jawa dia apa? Apa bahasa Jawanya? Hadiah. Bagi reward. Adik, kau dapat masuk kelas PDPR penuh, mak akan bagi ekstra bulan ni. Ekstra apa? Ekstra main game. Contoh anak. Mak akan belikan ekstra. Mak akan order. Reward. Reward. Tak buat juga. Ancaman. Ancam dia. Kalau mak, cikgu bagi tahu kalau anak tak masuk kelas PDPR, nanti mak akan mak tak bayar wifi ke, tarik handphone ke, tarik. Kita kena ancam dia. Ancam dia, ancam dia. Tak buat juga. Barulah yang terakhir. Apa, Farid? Toler keluar. Toler tu apa dia? Pipe getah keluar. Hanger keluar. Apa lagi, Farid? Rotan keluar. Apa-apa yang sempat lah. Apa yang sempat. Baru last kali. Rotan kat bawah. Tali pinggang. Ya, tali pinggang. Saya beritahu kawan sekalian, yang di bawah ini yang last. Tapi kita kerap menggunakan yang di bawah sebab kita nakkan objektif yang cepat capai. Saya ulang balik ke kawan sekalian, nak cepat. Okey, kalau kita rotan, kita rasa anak cepat berubah. Kata orang Perak, mana maunya? Dia mungkin berubah tapi dia bukan nak berubah. Dia nak, tapi dia bukan nak berubah. Dia tak mendidik pun. Sebab tu, saya ulang balik kawan sekalian. Suara. Sebab tu dikatakan, pantang larang orang Melayu meletakkan rotan tempat anak tak nampak. Rotan kena ada. Kena nampakkan dia. Okey. Tapi bukan menghukum, bukan mengajar dengan rotan. Kawan-kawan sekalian, saya ulang balik satu kata-kata guru saya. Yang cepat tidak kekal lama. Yang kekal lama tak cepat. Yang cepat tak kekal lama, yang kekal lama tak cepat. Bermaksud kita nikmatilah proses itu, proses. Sebab seekor rama-rama yang cantik. Sebab saya ni orang early childhood, banyaklah prop ni kan. Ni dia. Ini rama-rama, ini ulat kepompong, apa ni? Nampak Farid? Nampak tak? Nampak sangat tu. Nampak? Okey, nampak. Macam mana seekor rama-rama yang cantik ini asalnya adalah seekor kepompong yang bertarung keluar kepompong. Satu hari seorang budak dia kesian sangat tengok ulat beluncas nak keluar, ambil dia gunting kepompong tu dengan harapan nak tolong. Besok ramai-ramai datang tengok rama-rama yang cantik tak boleh terbang. Bermaksud saya ulang balik, semua kawan-kawan melihat depan saya, apa yang cepat tak kekal lama. Apa yang cepat, Farid? Meniru, menipu. MLM, kahwin kat Thailand cepat. Tapi tak kekal lama. Saya ulang balik. Biarkan anak kita menikmati proses yang susah, yang sulit. Untuk itu, syaratnya unconditional love. Macam mana cara nak mengurat anak-anak? Sini formula dia. Ambil lagi, Farid. Saya ambil lagi masa 11.30, Farid. Okey. Unconditional love. Unconditional love. Kita kena nak rotan itu ada tapi bukan mengajar dengan rotan. Okey. S adalah sensitif. T apa dia? Touch. Sentuhan. Sebab tu saya ulang balik. Kajian-kajian yang dibuat di Harvard University. Sorry. Di Jepun, antara kereta surung dengan peluk, ternyata orang-orang di Jepun memilih lebih banyak peluk daripada kereta surung. Sebab tu kenapa orang-orang di Korea ada perkataan skinship. Peluk. Tuan-tuan puan, kajian dibuat juga. Kenapa orang-orang di barat dia terlalu mempertahankan right sehingga mak ayah pun sanggup dia saman. Contoh, sebab apa? Satu kajian dibuat. Bila mana tuan-tuan dan kita memisahkan anak terlalu cepat,
daripada bilik tidur. Ataupun dalam bahasa akademik, memisahkan anak terlalu cepat daripada pusat mak. Dia kena berlega-lega di mak punya pusat. Itulah bahasa dia kan. Jadi jangan cepat sangat. Bila anak cepat sangat masuk ke bilik sendiri, dia akan jadi very independent. Jadi kawan sekalian, sekarang saya akan stop slide, saya sambung topik seterusnya. Tengok muka-muka sikit, buka kamera. Okey. Ridwan Razila. Ridwan Razila nama sebenar kan ni? Bukan nama sebenar kan? Ridwan, kita ada Gedung Play, kita ada Nur Izzah, kita Ros Mariam, kita ada Wan Syukran. Wan Syukran orang mana ni? Orang Kelantan ke Wan? Kelantan dekat mana be? Antara sepadan atau panjang. Kawai orang Kubah Kriye. Kubah Kriye. Wan Suzy, saya kongsikan pasal pertama. Ini T adalah T Alia Sharifah. T adalah time. Abe Syukran, time. R, respect. U, unconditional love. S, hostility. Kita musnahkan perkataan ni. Syukri, kita musnahkan Syukri. Soalan saya untuk Syukri. Boleh buka balik tak Syukri? Boleh buka balik tak? Syukri, komen sikit Syukri, boleh buka balik tak? Boleh. Sama tak? Tak sama tak? Macam itulah kawan-kawan. Tak sama. Okey dah termikir. Okey, mute. Rada, okey. Usna, tolong mute suara. Usna, tolong mute suara. Saya. Mute suara. Saya. Mute suara. Okey, Ridwan semua sekali. Sekarang tanpa saya tengok muka satu orang. Okey, dah jadi macam ni. Kau kata orang Perak ni, Abel Syukran, kita kau pisang. Mana maunya? Mana maunya lagi? Dah macam ni. Kalau macam ni, Zurin, Ridwan, Noriza, jawapannya rotan aja. Rotan tak mendidik. Abel Syukran. Rotan dia takut sebenarnya tapi tak berubah. Tapi macam mana kita nak ubah dia? Okey, sekarang saya masuk ke topik yang kedua. Tolong buka. Okey, jadi Suzy Ahmad. Suzy, soalan saya dekat rumah ada rotan tak? Puan Suzy ada rotan tak? Komen sikit. Ada rotan tak? Okey. InsyaAllah pada pukul 12 saya ada kolam jiwa. Jangan ke mana-mana ya. Kolam jiwa saya ni tak ada. Okey, jadi kalau kajian-kajian akademik kepada Abel Weh, dia katakan rotan kena ada Abel Weh. Nak kena tengok aja. Tak rotan tak apa, tengok aja. Okey, jadi sekarang kawan-kawan masuk ke topik yang kedua. Saya nak kongsikan tadi saya jelas, kawan-kawan dah jelas topik pertama. Okey, Farid. Apa kata simple energizer Farid? Come on. Okay, come on. Kita bagi relax sikit. Okay, ikut saya. Okay, anak kita ada kelas PDPR. Okay, sekarang sembang sikit. Okay, macam ni. Ku geleng-geleng kepalaku, ku kepak-kepakkan sayapku, agar badan sehat dan kuat untuk acara seterusnya. Agak macam ni Abang. Pusing kiri, pusing kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pusing kiri, pusing kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Okey, sama-sama kita buat. Sebab anak kita belajar ni kawan-kawan, dia mesti ada 4 benda. 1, enjoy. Satu dia saya beritahu, belajar ni satu kena enjoy. Dah enjoy Abaware, dia akan easy. Bila easy, dia akan excellent. Bila excellent, dia akan earn something. Tuan-tuan nak dapatkan yang di bawah ni, dia mesti enjoy. Sebab tu saya beritahu Puan Suzy, Puan Eka, kita ketuk kura-kura ni, mana maunya. Dia akan masuk kepala ke dalam. Anak kita akan pergi kelas PDPR dengan muka dan dengan jangan cakap lah. Tuan-tuan, saya yakin kalau tuan rasa boleh ke? Saya beritahu Abaware, Gedung Play, Syukri. Syukri orang mana Syukri? Tak dengar orang mana? Tak dengar. Komen sikit tak dengar. Saya Puan Norizan, tak apa Suzy, Ahmad Fikri pakai suami punya Kela. Saya orang biasa-biasa. Pejuang dan saya punya kefahaman saya amat mudah. Abel Weh, Syukran. Mana ada anak gagal, sebab tu orang Jawa panggil apa? Goblok tomatoes. Mana ada anak bodoh, Nur Azmah.
Mana ada anak bodoh? Faham tak? Mana ada. Istilah goblok diiriskan di Indonesia. Buang perkataan jauh. Mana ada orang bodoh? Tapi kena ingat, Abang Weh, ikan hebat dalam air, Abang Weh bukan banyak pokok. Ikan dalam air, Abang Weh bukan banyak pokok. Okey, setuju Ahmad Fikri? Ahmad Fikri kita, okey sekarang, wow, Kilana dengan anak-anaknya. Okey, good. Okey, sekarang kita masuk ke topik macam mana nak bagi fun. Okey, standby. Enjoy. Kita buat beberapa. Mana? Okay, come on. Satu dua. Ku geleng-geleng kepalaku, ku kepak-kepakkan sayapku agar Farhana semangat, agar badan sehat dan kuat untuk acara seterusnya. Pusing kiri, pusing kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, pusing kiri, pusing kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Selepas 20 minit anak kita belajar. Okay, contoh satu lagi. Cikgu tas kemas ni. Okey, sebab ini buku saya sebenarnya. Mana buku saya, Farid? Ada buku saya buat kajian tentang buku, mana buku-buku saya. Ada, tak apa, nantilah bukan. Okey, satu lagi. Puan Norizila. Satu jari kanan. Ni I'm Google, tuan nak buat. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, jadilah jambatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi empat, jadilah kamera. Klik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi 8, jadilah telinga rabbit. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung menjadi 10, marilah kita berdoa. Faham tak Azmah? Barulah anak masuk kelas. Dia kena ada senaman. Dia kena, sebab tu parent hari ni saya ulang balik. Waktu PDPR ini kita bukan cikgu. Aware, kita bukan cikgu. Kita tak ada pedagogi pun, tapi kita adalah facilitator. Kita membantu dia. Okey, sekarang Suzy, kita masuk ke topik yang seterusnya. Sebelum Abang Farid ambil kejap dan jangan keluar ke mana-mana. Saya akan buat kolam jiwa. Pada hujung nanti kolam jiwa saya ni agak deep sikit lah ya. Okey, sekarang saya akan masuk skill mengurat anak-anak. Okey, mengurat anak-anak. Okey, jelas. Boleh tulis kat ruang chat. Farid, bagi muzik sikit Farid. Apakah itu 4E? Come on. Orang pertama, apakah 4E? Alia. Syukri, 4E. Farid, muzik. Enjoy. Tulis 4E. Mana? Come on. Siapa orang pertama saya akan bagi ibu. This is the time of Okay, dah Farid. Okay, dah mula. Okay, good. 4E, enjoy, easy, excellent, we earn something, Puan Suzy. Sama-sama anak pun saya dah besar dah timur menantu dah pun. Saya sekarang kawan-kawan sekalian nampak macam muka Syukri ni, anak sekolah rendah kan. Ini banyak yang parent ni. Okey, sekarang skill untuk pastikan anak sonok berubah. Okey, cerita macam ni. Okey, pendekatannya ialah ambil model ni ambil nota ni GROW. Tulis. Okey. Kadang-kadang kita perlukan ilmu begini untuk recharge balik kepada Puan Norizan, Suzy, Noliza, Sharifah, recharge balik. Okey. Sementelahan lagi saya bagi tahu saya pernah mengalami keadaan ini aware. Inilah trust hilang kan. Okey, tak apa. Okey, G yang pertama, saya yakin dan percaya kawan-kawan sekalian, tanggungjawab besar kepada mak ayah. Terutamanya ayah. Ayah ialah event organizer. Ayah adalah EO. Ayah ialah pengurus pasukan, bukan mak. Saya ulang balik, bukan mak. Faham tak? Is my Google siapa nama ni? Mana ayahnya? Okey. Jadi bila kita ada matlamat, okey, kenapa kadang-kadang kita berkonflik dengan anak-anak? Okey, ini formula dia. M
campur G, campur O, hujungnya C. Konflik. Bila konflik dengan anak-anak, Nur Azmah, anak kita, suami kita dan semua warga rumah ni akan berkonflik. Bayangkan sebuah rumah tangga yang penuh dengan konflik pada waktu PKP ini. Bermula di sini. M. M ialah the main character. M ialah perangai suami dan isteri dan anak-anak. Tidak sama. Tidak sama. Perangai kita tak sama. Nurizan, Pak Nurizan, orang kita dibentuk oleh persekitaran, pengalaman, pendidikan. 3 benda akan bentuk kita. Orang-orang Kelantan tak sama dengan orang Perak. Macam saya lahir kat Kelantan, dibesarkan di Kedah dan dipindah ke Perak. Lain, Kelantan makan budu, Kedah makan pulut dengan nyok, ikan tamban. Perak makan apa? Pak Rohana, Perak dengan budu ni kan. Bila kita tak sama, tapi yang samakan kita dalam rumah tu adalah goal, matlamat. Bila matlamat tak sama, Nur Ain, dia akan berlaku obstacle. Dia akan berlaku halangan. Sebab tu Puan Rohana, kadang-kadang kenapa suami kita kahwin lain? Wow. Kenapa berkonflik? Kenapa anak bergaduh? Sebab matlamat tidak sama. Contoh macam depan TV kan. Seorang atuk nak tengok Gegar Vaganza, nenek nak tengok K-pop, mak nak tengok Running Man. Matlamat tak sama. Kalau orang Melayu, saya ulang balik. Orang Melayu, kalau tengok TV, kalau matlamat tak sama, apa yang akan hilang? Husniza, apa yang hilang? Soalan saya, apa yang hilang? Tengok TV, matlamat tak sama. Apa yang hilang? Nur Azmah apa dia? Yang hilang adalah remote control. Betul? Sebab Syukran, bila matlamat tak sama, seorang nak makan macam bulan puasa kan. Seorang nak minum air merah, seorang minum air hijau, seorang minum air kuning. Bila matlamat tak sama, konflik. Sebab tu dalam nak tak nak, mau tak mau, saya yakin dia percaya. Dia kena ada perbincangan. Perbincangan yang terbaik 2 tempat. 1, selepas solat. 2, meja makan. Kita kena bincang, hari nak makan apa, buat apa. Kena bincang. Sebab plan. Bila berlaku konflik, saya ulang balik. Waktu inilah Abaware, Syukri, mana Syukri dah hilang dah Syukri. Syukri dah hilang muka dah. Ada ni Syarifah Zilawah, pada waktu inilah hilang perkataan enjoy. Kan masa bercinta dulu kan kentut pun wangi kan? Betul. Sebab apa? Sebab suka enjoy. Betul. Masa bercinta kentut wangi. Lewat sejam tu, oh tak apa. Dah masa enjoy, masa tak ada konflik. Bila ada konflik saja, siap kau. Garam sikit pun jadi hal. Dengan anak pun sama. Ayah lambat, dia pun tak enjoy. Jadi kita kena wujudkan suasana enjoy. Okey, untuk itu dia kena matlamat. Okey, dah jelas ini. Okey, sekarang nak mengurat anak-anak, mengurat suami, ini formula dia. Okey, wow, luar biasa. Kepada Syukri, formula ini boleh digunakan untuk mengurat siapa saja. Wow. Tempoyak, Godeh, Caw Petai, Irwan Syahsudin. Yes. Okey. Jadi G jelas, R adalah realistik. Bila kita nak mempengaruhi orang, nak mengurat orang, mengurat bos, mengurat staff, kepada penyela kemas. Saya ulang balik. Bos kemas. Sebab hidup manusia ni, saya ulang balik semua kawan-kawan, burung tidak akan terbang tinggi seekor-seekor. Kita lah makhluk sosial. Buka mata, 70% jumpa orang yang tak sama. Macam mana kita nak pastikan kita dapat berkumpul dengan orang sama kalau kegagalan kita menguruskan orang lain, Puan Nora Liza. Kegagalan kita menguruskan orang lain. Kita ada mulut, mata dan telinga. Macam mana kalau gagal guna? Orang tak suka kita, orang stres, orang konflik. Mana-mana ketua-ketua jabatan yang bersama saya ulang balik. Siapa ketua jabatan sini? Puan Suzy kan? Betul Puan Suzy? Bos besar sini ada ke? Jadi macam mana tuan-tuan dan puan sebagai kita Masni, I'm Google, Alia, kalau anak tak suka, satu kemalangan yang paling besar. Suami tak suka, mak mentua tak suka, anak buah tak suka. Jadi sebagai Syarifah, pada waktu-waktu ini saya ulang balik, beramai. Kalau saya, pengalaman saya di Choket Road, Puan Suzy, datanglah. Saya melihat depan mata sendiri. Berapa ramai yang terjun sungai nak bunuh diri. Berapa ramai yang murtad balik. Berapa ramai pondai-pondai yang dah berubah di dalam mengaji dengan saya tu. Cikgu,
Saya tak boleh buat, saya teruskan. Masuk lorong balik. Pelacur-pelacur masuk lorong balik. Sebab apa? Sebab satu je ulang balik. Kegagalannya menggunakan orang lain. Sebab macam mana saya bagi tahu tadi, tuan-tuan nak jadi hebat. Kalau saya tanya saya pada saya memang terus terang saya bagi tahu sekalian. Sekolah mendengar Seri Perak Tolintan, saya budak kelas paling belakang Razak, paling belakang. Orang Perak panggil mangkor lah, mangkor tak jadi. Cikgu-cikgu pun tengok macam tu. Dah lah pendek, hitam betul hitam, rongak tak tu kan. Wow, tak menarik. Tapi pusat pengajian takhir saya masuk 3 universiti berbeza. Saya nak buktikan pada Puan Rosmaria, anak kita memang hebat. Anak kita, jangan ada limited belief. Tapi kena ingat, bagaimana kita nak uruskan orang lain. Cara begini. Bila tuan-tuan nak uruskan orang lain, nak pastikan dia suka dengan kita, dia kena realistik. Tulis kata realistik. Macam kita mandi sungai, air masuk kepala. Nak keluarkan air macam mana, Syukri? Nak keluarkan air macam mana? Masukkan air. Masukkan air macam tu. Kalau macam tu Puan Nurhalizan, anak kita kalau main game, kita main game sama-sama dengan dia. Macam anak lelaki saya kan. Main gitar. Syukri, saya main gitar Syukri. Apa weh? Jamming sama-sama. Jamming sama-sama. Kita main sama-sama. PUBG. Sebab manusia cerita dia mudah. 2 perkara. Saya bagi tahu. Semangat saya ni. 1, mana tulis perkataan ni. Manusia suka diri sendiri. 1. Rosmaria, manusia semua suka diri sendiri. Diberikan sekeping gambar ramai-ramai. Puan Iriana, gambar siapa cari dulu? Gambar siapa? Okey, saya tanya pada Puan. Gambar pada saya Puan sendiri. Yes, bermaksud semua orang suka diri sendiri. Kenapa nak banding-bandingkan dia? Mentang-mentanglah kita ni ada authority, betul-betul aku ni bapa, betul aku ni mak. Kita banding-bandingkan dia. Macam kat jabatan juga. I'm your boss. Kau dengar cakap aku. Saya ulang balik, manusia bukan macam tu. Faham tak Puan Sharifah? Puan Sharifah ni cikgu taska ke ataupun macam mana ni? Komen sikit. Cantik gambar belakang tu. Cikgu taska ke, kemas ke ataupun macam mana? Komen sikit, buka suara sikit. Nak dengar suara sikit. Lambat saya. Okey. Cikgu Tabika. Okey, good. Tabika. Yes. Anak saya, Puan Rizan, interview taska kemas. Tadika kemas. Tak dapat. Sedih saya. Anak saya matlamat dia. Mana dia ikut-ikut. Nak masuk kemas. Tak tahu kenapa. Kenapa tahu. Dia ambil degree early childhood. Memang nak masuk kemas. Tak dapat. Wow, sedih je. Tapi sekarang kerja lebih dalam sama lah. Okey, jadi realistik. Dia kena real dengan orang itu. Kalau sebab tu macam apa-apa, tuan-tuan nak tackle anak-anak, tackle interest dia. Manusia suka dua. 1, dia suka diri sendiri. 2, manusia suka orang yang sama. Tulis Nur Ain. Kalau suami suka mancing, kamu kena ikut mancing. Nur Ain. Kalau suami suka makan pecel, belajar makan pecel. Kalau suami suka makan tempoyak, belajar makan tempoyak. Kalau suami suka karaoke, K-pop, cubalah suka. Sebab kita nak menyelam. Sambil menyelam, keluar. Sambil kita nak pengaruh dia sebenarnya. Masuk dunia dia, keluar. Macam tu anak-anak Nurhalizan. Saya cakap tadi. Okey, jadi macam mana caranya cikgu? Macam ni cara dia. Okey, sikit lagi. Wow, terus je. Jangan keluar satu orang tadi. Okey, jelas nak tackle orang Puan Nurhalizan, tackle dia minat dia. Manusia suka diri sendiri. Selingkaran hidup manusia, terutamanya lelaki. Sharifah, lelaki di hujung seorang lelaki adalah authority, kuasa. Sebab tu kena bodoh-bodoh sikit. Bodoh-bodoh ini bukannya maksud bodoh. Bodoh-bodoh sikit bermaksudnya untuk membangunkan authority suami. Contoh dia begitu, sekadar pandangan. Okey, ini orang lain. Kita dan orang lain. Di tengah-tengah antara kita dan orang lain ada emosi. Tuan-tuan. Jelas ya? Nak tackle anak menggunakan teknik ini. Tuan-tuan, saya ulang balik. Kadang-kadang kita tengok Syukri. Mak rempit kan? Kadang-kadang muka dengan tayar sama je. Kenapa gewel dia lawa? Awet dia lawa, sangat-sangat lawa. Ayat apa dia pakai? Emosi. Tuan-tuan nak ubah orang, Puan Ridwan Rizila, nak ubah orang Puan Nozaidah, ubah dengan emosi.
Bukan dengan toler, dengan emosi. Nak tackle bos, tackle dengan emosi. Nak tackle staff, tackle dengan emosi. Manusia lingkaran hidup manusia, semua berkaitan dengan emosi dia. Tuan tengok? Okey, cara macam ni. Kita dan orang lain, kita melaburkan saham emosi. Soalan saya tolong jawab. Orang melabur nak untung ke nak rugi? Orang melabur nak untung ke nak rugi? Untung. Nak untung. Kalau pelaburan tu rugi, abaweh, dia akan teranjak. Itu yang berlaku penceraian. Itu yang berlaku penceraian. Itu yang berlaku kadang-kadang curang dan sebagai contoh curang dan sebagainya. Kenapa kadang-kadang curang ataupun apa saja. Bila Nur Izzati emosi tidak untung. Nurlin bila suami rasa emosi tidak untung. Sebab kajian dibuat di UK, di US, dia buat survey apa yang lelaki nak, apa yang perempuan nak sebenarnya. Jawapan dia begini. Lelaki mencari seorang isteri bukan yang cantik-cantik macam siapa? Puan Suzy, Cik Ta, cantik ke? Boleh lah kan. Lelaki tak nak macam tu. Lelaki mau seorang perempuan yang pintar, yang boleh naikkan dia punya ability dia. Okey. Perempuan pula mencari suami bukan yang sado. Macam siapa? Abaweh, Patah Amin, sado. Zul Arifin, sado. Puan Sharifah, Zamani, sado ke? Perempuan mencari Puan Norizan lelaki yang dependable, boleh diharap. Bermaksud selingkaran hidup manusia ada kaitan besar dengan emosi dia. Untuk itu, untungkan emosi dengan 3P. Come on, 3P, 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 3P. Satu. Ni formula yang best. P yang pertama, kawan-kawan sekalian, bila kita nak untungkan suami kita, anak kita, staff kita. P pertama. Penerimaan. Nur Izzati tolong tulis kat ruang chat. Penerimaan. Terimalah orang itu seadanya. Kalau dia tak ada A lah. Pak Gad lah. Kalau dia gemuk lah. Kalau dia tinggi lah. Saya ulang balik. Musuh utama manusia, bila mana ia tak diterima. Saya beritahu Nurulin, terimalah suami kamu seadanya. Berdengkur lah. Gemuk lah. Boncet lah. Terima dia seadanya. Itu need manusia. Yang kedua, persetujuan. Bila kita nak tackle orang, Puan Norizan, pertama sekali kena ingat, manusia ni suka diri sendiri. Dia bercakap, dia nak orang yakan dia. Kita ya, tapi macam ni dia. Saya hargai pandangan kamu, tapi ini pandangan mak. Mak hargai pandangan kamu, tapi ini pandangan saya. Okey. Yang ketiga paling penting ialah penghargaan. Dalam konteks family, suami isteri, kita kena kerap saling puji, memuji, puji, memuji. Ada 3 jenis pujian. 1, VAK. Kepada orang-orang yang visual. Mak-mak, ayah-ayah, abaweh, syukri, bagilah hadiah. Hadiah ini tak semestinya mahal. Macam anak saya kan, dia bagi saya dia tahu saya suka benda ni. Saya mengajar, saya banyak gunakan prop. Dia bagi benda ni. Simple je. Harga tak sampai pun sebelum dia bagi saya. Abi suka yang color-color. Dia bagi ni, Puan Suzy, dia bagi saya benda ni sebab nak Abi suka pakai prop-prop. Dia bagi saya. Okey, bagi saya. Auditory. Auditory ni apa dia? Ni anak saya bagi ni. Okey. Auditory ni kata-kata. Keraplah puji anak, puji suami, puji isteri. Bukan pada outcome, tapi Puan Rosmaria pada apa? Proses. Terima kasih adik, terima kasih nak. Cantik, rajin mak tengok kan. Bukan nak bagi tu pinggan tu bersih. Proses itu abaware. Proses itu. Okey. Seterusnya ialah kinestetik. Kinestetik ini adalah apa dia? Peluk. Okey, sekarang 11.45, saya akan bagi Farid 15 minit untuk bercakap soal pusat emosi. Saya akan masuk balik pukul 12, lebih kurang sikit. Saya akan buat kolam jiwa seramai 99 orang. Jangan keluar, cerita kita belum tamat. Saya nak kongsikan cerita
macam mana saya memulihkan hubungan. Terus terang saya bagi tahu kawan sekalian, iklan sikitlah. Saya kehilangan ayah saya 20 tahun. Apa weh? 20 tahun merajuk apa weh? 20 tahun merajuk. Tak tengok, tak jumpa, tak ada khabar, tak ada apa-apa. Sampai kita kahwin pun tak perlu bagi tahu ayah. Anggapan saya pada waktu itu, saya rasa saya betul, tapi salah. Saya bermusuh dengan ayah saya. Dengar, jangan buat penghakiman. Waktu itu. Dan hukuman yang paling dahsyat yang saya terima, Allah, what you give, you get back. Saya kehilangan 4 orang anak. Kalau dulu saya hilang ayah, sekarang saya merasa sebagai seorang ayah, saya kehilangan 4 orang anak. Tunggu pukul 12. Silakan Farid, masuk Farid. Berikan ruang Cikgu Jinggu nak ngombe-ngombe sekejap. Jangan ke mana-mana. Okey, silakan Farid. Cikgu Jinggu off sekejap kamera. Yes. Perempuan kan, ada orang cakap dengan kita, kalau dengar tak, budak-budak zaman sekarang ni tak sama macam dulu, macam zaman kita. Macam zaman kita, bapak kita pukul, mak kita marah, steady lagi. Zaman sekarang tak boleh. Baru tegur sikit menangis, kurung kat dalam bilik, 1 hari tak keluar. Contoh kan, ada kan ibu-ibu macam tu. Tapi tuan perempuan, okey, sebab apa? Sebab Nabi pun berpesan apa? Didiklah anak kamu mengikut edaran zaman mereka. Betul-betul tuan perempuan. Jadi kalau kita tak boleh nak samakan 100%. Mungkin ada kebaikannya juga, tapi kita tengoklah dengan apa yang berlaku sekarang kan, dengan perubahan teknologi yang sangat pesat. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau kita tak bagi anak kita gadget, kalau kita tak bagi anak kita handphone, tuan-tuan dan puan-puan, berkemungkinan besar untuk anak kita ketinggalan berbanding rakan-rakan yang lain tu tinggi. Sebab apa sekarang ni everything semua dengan gadget. Maklumat, belajar semua dengan gadget, betul? Tapi sejauh mana, macam mana kita nak mengawal anak kita dengan gadget dan sebagainya. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada sesi dengan Farid ni, okey, baik saya ambil masa yang sangat pendek, sangat ringkas. Macam mana kita nak macam mana kita nak kawal anak-anak kita sekarang kan, zaman sekarang, dan macam mana kita nak mengurus emosi kita. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan, baik. Pertama sekali adalah apa yang saya belajar kan, okey, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, kita kena sedar the golden age anak kita adalah 0 hingga 5 tahun. Alright, bermaksud pada waktu itu apa yang kita buat semua anak kita scan. Semua dia tengok. Alright. Baik, Cikgu Jinggo boleh tak Cikgu Jinggo mute kan? Mute kan Cikgu Jinggo punya ni. Cikgu Jinggo tak ada kat situ ya? Alright, Cikgu Jinggo boleh mute kan muzik tak? Alright. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, pada 0 hingga 5 tahun itu adalah golden age, di mana pada waktu itu pembentukan anak-anak kita amat-amat high impact pada waktu ini. Pada waktu inilah kita cakap abang jaga solat, abang jaga baik, walaupun tak solat lagi tapi kita ingatkan perkara yang baik-baik. Sebab apa? Satu installation dalam mind dia dan dia akan simpan, right, apa yang kita buat, apa yang kita cakap dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali lah macam biasa kita tunjuk contoh baik-baik, kita cakap yang baik-baik, kita buat yang baik-baik, insya-Allah. Okey, baca tuan-tuan, ada 3 perkara kan yang saya ada nak jadi seorang ibu bapa yang supportive, yang penyayang, yang hebat, yang luar biasa wow, dia perlukan latihan. Setuju tak? Sebab apa? Sebab dekat sekolah kita tak pernah belajar, Cikgu Jinggo cakap, kita tak pernah belajar ilmu ibu bapa secara formal. Okey? Baik, kita perlukan latihan, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Baik, kadang-kadang kita macam kadang-kadang macam kita rasa aku dah betul dah didik anak aku, tapi sebenarnya ada kesilapan yang kita sedar. Tuan-tuan dan puan-puan, latihan macam mana? Latihan macam mana? Ibarat macam kita bawa kereta kan? Siapa yang belajar apa kata, yang belajar pola latihan memandu. Pertama sekali kan, bila kita belajar kereta, kita nak tekan minyak takut-takut, betul tak? Nak tekan minyak takut, nak tekan brake sampai meluncur lah cikgu tu sampai terkena dashboard depan dan sebagainya. Pengalaman kan dulu kan. Alright, sama juga macam kita ibu bapa. Macam kita zaman sekarang. Masa awal-awal mungkin kita macam takut-takut. Lama-kelamaan bila kita berlatih, kita dah tahu dah nak tekan minyak takat mana, kita dah tahu dah nak tekan brake takat mana dan sebagainya. Alright, jadi tuan-tuan puan-puan, yang pertama sekali adalah okey, latihan yang paling penting yang saya nak kaitkan dengan pengurusan emosi ialah latihan sabar. Alright, latihan sabar tuan-tuan puan-puan. Apa yang cikgu saya cakap kan, macam mana kita nak sabar. Okey, sebab tuan-tuan puan-puan, saya yakin dan pasti apa yang berlaku sebenarnya dengan realiti sangat-sangat berbeza. Okey, kita baca buku cakap macam ini, buat macam ini, tapi kalau dah menghadap anak sendiri yang sebenar-benarnya kan, yang tak semudah disangka. Itulah yang berlaku kan bila anak seorang kan baru seorang, kakak, abang main elok-elok ya, tak apa, bersetepa tak apa, nanti umi kemas, nanti ibu kemas, tak apa mainlah, jadi abang kakak seronok. Dah masuk anak 2 orang,
Alright, akak jaga adik ya, main betul-betul ya, tak apa jaga adik elok-elok. Masuk anak 3-4 orang. Oi. Orang buat apa tu? Tak habis-habis nak bersepah rumah ni, oi. Mak tengah masak ni, kau tak boleh kakak, kau tolong jaga adik kau, Kak. Alright, tu biasa, tu normal. Okay, itulah yang biasa mak-mak kita ni kan. Kalau kat rumah tiba-tiba jadi singa lah. Kadang-kadang jadi muka cute, muka rabbit lah. Kadang-kadang yang paling dahsyat, mak kita dah sampai masuk level jadi cousin. Semua benda nak menjerit. Bang, Kak mandi. Kemas rumah. Dan sebagainya. Jadi kita perempuan. Baik, anak kita, kalau ada 5 orang, 5 ada perangai yang berbeza. Okay, John Pigeon kata apa? Dia kata John Pigeon adalah seorang psikologis dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okay, tuan-tuan dan puan, setiap anak kita ada keistimewaan dan sifat yang berbeza. Okay, termasuklah kalau anak kita tu anak kembar. Bermaksud ada sikap yang perangai yang berbeza, keistimewaan yang berbeza. Maksud kalau kita ada 5 orang anak, ada 5 PL yang kita kena jaga kat rumah tu. Lagi-lagi anak yang rapat-rapat kan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak melatih sahabat? Apa yang saya baca? Yang pertama sekali adalah, ada 3 cara. Yang pertama sekali adalah, tuan-tuan dan puan, anak kita ini adalah amanah. Saya yakin dah pasti semua orang tahu amanah itu apa betul, tuan-tuan dan puan. Tapi maksud konsep sebenar amanah adalah, kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, mungkin ada agama lain dia ada di hadapan Farid sekarang. Alright, pertama sekali adalah, kita kena tahu nanti bila kita dekat akhirat, anak Allah tanya, apa yang kau dah buat dengan anak-anak kau? Apa pendidikan yang kau dah bagi? Itu adalah amanah, masuk amanah. Apa yang tanggungjawab yang kau dah laksanakan? Baik, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua adalah anak ini adalah hiasan kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan. Alright, bila kita tengok anak kita melatih diri kita, anak kita adalah penyejuk mata kita. Tuan-tuan dan puan-puan, malam saya dapat klien, tuan-tuan dan puan-puan, seorang ibu ni, anak dia tunggal, anak seorang dah berusia 12 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Dia pada waktu itu, pada umur 21 tahun, dia tak bersedia dia mendapat anak. Pada umur 21 tahun, pada usia sangat muda pada waktu itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, dia mendidik anak dia dengan penuh ketegasan. Sebab apa? Sebab mak dia dulu didik dia dengan penuh ketegasan. Tapi dengan apa yang berlaku sekarang, anak dia dah mula macam lost, anak dia dah mula agak sikit memberontak. Dan anak dia pandai, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, bila saya cakap balik, bila kita berkongsi balik dan dia sedar bahawasanya kehadiran anak dia dekat dunia pada hari ini banyak sangat mengubah hidup dia yang dulu. Daripada segi agama, daripada segi sikap dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Kat situlah kita sentiasa anggap anak kita ini lahirnya di dunia sebab kita untuk masuk syurga, insya-Allah. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, okey, anak kita adalah penyejuk mata dunia akhirat kita. Dan yang ketiga adalah anak ini adalah pelaburan saham dunia akhirat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin pasti pada keadaan COVID-19 sekarang ni kan sangat-sangat sedih. Saya pernah nampak tuan-tuan dan puan-puan dekat Speedmart, ada seorang lelaki beli susu, beli Pampers, semua saiz ada. Saiz S, M, XL, tuan-tuan dan puan-puan. Bermaksud itu adalah Pampers untuk anak-anak dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin pasti mungkin kat depan Farid ni sekarang ni Allah tengah uji dia kan dengan keadaan COVID-19 ni, masya-Allah. Orang sangat teruk. Saya yakin pasti menguji kesabaran, menguji dengan keadaan yang sekarang ni. Okey. Tapi kita sangka baik dan puan-puan, apa yang berlaku tadi untuk diri kita, apa yang berlaku tadi Iman dan anak ini adalah satu pelaburan kita, insya-Allah. Kita berikan yang terbaik pada hari ini, insya-Allah. Nanti dia bila besar, dia akan ingat mak aku macam ini, ayah aku macam ini. Macam mana saya ingat mak ayah saya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni ada 7 orang adik-beradik. Anak yang pertama, anak yang kedua, ketiga setahun beza. Abang saya, kakak saya, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Beza tak sampai 12 bulan. Sehat ke sehat mak saya kan? Power ke power mak saya? Betul-betul strong mak saya kan? Alright, okay. Tak sampai 12 bulan, Masya Allah. Tapi tahun yang berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Setahun, selang 2 tahun dapat saya, selang 2 tahun dapat adik saya, selang 3 tahun dapat adik saya nombor 6, selang 5 tahun dapat adik saya yang nombor 7. Pernah sekali kami 7 sekolah, tuan-tuan, 7 sekolah. Dan saya baru tahu yang ayah saya pernah pinjam duit orang betapa banyak untuk pastikan 7 tu dapat. Siap pergi sekolah, baju, kasut, yuran semua itu, tuan-tuan. Itulah saya sangat-sangat kenal pada sekarang. Dan saya kena pasti itulah pelaburan ayah saya. Dan selagi mana saya hidup, apa yang saya buat semua untuk mak ayah saya. Dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan, kita didik anak-anak kita macam tu, insya-Allah. Alright, walaupun kita tak senang sekarang, tapi insya-Allah kita senang dunia akhirat. Baik, yang kedua tuan-tuan dan puan, latihan apa dia? Latihan memuliakan anak. Alright, kita sebelum ni cakap, mak engkau anak, kau kena hormat mak. Betul tuan-tuan dan puan-puan?
Tapi kadang-kadang kita terlupa. Kita kena muliakan dan kita kena meraihkan anak kita. Dengan cara yang sangat mudah. Dengan ucapan apa? Minta tolong, maaf, terima kasih. Kadang-kadang kita susah cakap nak ulahkan perasaan maaf, betul? Utamanya ayah lah, saya sebagai seorang lelaki kan. Alright, minta maaf ayah hari ni ayah dah berjanji tapi ayah tak dapat nak bawa. Selalu kan ayah kita, akak diam, abang diam. Nanti kalau diam semua nanti petang nanti ayah nak bawa pergi jalan-jalan. Tapi tiba-tiba tak bawa pergi jalan-jalan. Alright, so guna perkataan maaf. Okay, minta tolong. Jangan lupa kata terima kasih. Kakak boleh tak tolong abang, ayah ni, terima kasih dan sebagainya. Okay, baik. Yang ketiga tuan-tuan puan, apa dia? Latihan menjadikan anak kita sebagai sahabat kita. Sebagai sahabat. Sahabat ni bermaksud tuan-tuan puan, bukan kita sentiasa meraihkan dia sebagai seorang sahabat kita, supporting apa yang dia buat, kita tak tegur. No. Kita boleh tegur dia tapi dengan cara yang betul. Alright, kita lebih kepada mendidik, lebih kepada marah. Okey, contohlah kan, kenapa buat bersepah ni? Kenapa buat bersepah? Bersepah memang tak suka tengok bersepah ni. Kenapa? Akak, abang, bila rumah kita kemas, bila rumah kita cantik, kita pun rasa seronok, mak pun rasa seronok, mata memandang. Kita pun rasa seronok memandang. Jadi lepas main, kita kemas sama-sama. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, baik. Kita habis pukul 12.30 betul tak? Puan Sari, betul, 12.30. Okey, kita ada masa dalam 32 minit lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak kongsikan kan macam mana kita nak menguruskan emosi kita. Alright, kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, saya kena pasti kita pun manusia biasa, betul? Kita pun ada marah, kita pun ada rasa sedih, kita pun ada rasa kecewa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sharekan slide. Alright, macam mana kita nak uruskan emosi kita. Yang pertama sekali adalah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena terima tanpa syarat. Terima seadanya, terima tanpa syarat, tuan-tuan dan puan-puan. Alright, bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya 12 minit. Okey, baik Cikgu Jinggo. Okey, lagi 5 minit insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya apa dia tuan-tuan dan puan? Ialah Tuhan kurniakan kita anak, Tuhan kurniakan kita cerita dalam hidup kita, Tuhan turunkan kita ujian dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Yes, tuan-tuan dan puan-puan, pastinya tuan-tuan dan puan-puan, setiap apa yang Tuhan turunkan kat kita, cerita yang Tuhan turunkan kat kita, sama ada Tuhan kurniakan anak dalam kita sedia ataupun tak bersedia, pasti ada hikmahnya. Yang kita kena wajib yakin, setiap yang berlaku pasti ada hikmah, tuan-tuan. Jadi kalau kita cuba untuk menafikan, selagi mana kita hidup, kita cuba untuk menafikan, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak akan lari daripada kecelaruan emosi, kita tak akan dapat lari daripada hidup dalam kemurungan. Jadi yang pertama sekali adalah kita terima seadanya dengan apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Yes, alright. Baik, yang seterusnya adalah ni 5 cara saya nak jaga emosi. Tadi saya tambah. Baik, yang pertama sekali adalah niat, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Saya bila saya belajar berkaitan dengan perkara ni, tuan-tuan dan puan-puan, alright, bila kita sebut niat, alright, kita sedang okey, niat. Tapi tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak the quality of niat? Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak pada satu ketika kita ditimpa dengan ujian, kita ditimpa dengan masalah, okey, bila kita berdoa dengan Allah, bila kita solat dengan penuh kesungguhan kita. Pernah tak alami situasi itu? Kita berdoa, kalau kadang kita berdoa sampai kita menitiskan air mata, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita solat dengan penuh khusyuk, tawaduk, tuan-tuan dan puan-puan. Yes, itu adalah the quality of niat kita. Macam kita sekarang, Tuhan amanahkan kita dengan anak. Jadi macam mana niat kita? Macam mana kita mendidik anak kita tu? Kita nak anak kita ni jadi apa, tuan-tuan dan puan-puan? Bermaksud kat situ kita kena niat, kita kena betulkan niat kita. Okey, kita kena set balik. Memang dah betul lah kita jaga anak kita, tapi di hati kita mungkin kadang-kadang ada satu perasaan, ada terasa bebanan, ada terasa macam kurang persediaan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, yang pertama adalah quality of niat. Baik, yang kedua adalah tuan-tuan, kita kena ada apa? Satu sifat syukur, tuan-tuan. Okey, betapa ramai tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, orang dekat luar sana berdoa sehingga hari ini 10 tahun, 15 tahun nak dapat anak, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Allah masih tak kurniakan mereka anak. Jadi apa yang kita ada sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita syukur, kita penuh dengan kesyukuran. Dan yang ketiga adalah keikhlasan, tuan-tuan dan puan-puan. Ikhlas itu bukan percuma, ikhlas itu bersungguh-sungguh. Apa yang saya belajar kan, ikhlas itu bukan percuma, ikhlas bersungguh-sungguh. Maksudnya kita mendidik, kita menjaga anak kita dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggungjawab. Alright, baik tuan-tuan dan puan-puan, kan kita banyak baca kisah kan, dalam kalau kita baca dekat Facebook, ART, masalah rumah tangga tu kan,
macam-macam. Ya Allah, ada yang suaminya bagi duit nafkah tapi duit nafkah tu digunakan untuk beli belanja dapur. Lepas tu tanya lagi duit tu kau buat apa, kenapa dah habis, tapi barang dapur tak pernah beli. Tuan-tuan dan puan, na'udzubillah, kita jauhkan daripada sifat tu. Dan saya doakan di hadapan saya tak ada yang mengalami situasi macam tu, tuan-tuan dan puan. Jadi kita buat ikhlas, kita tu percuma kalau bersungguh-sungguh. Dan macam mana kita nak ikhlas, tuan-tuan dan puan, dalam hidup kita pun kita kena ikhlas. Macam mana kita nak ikhlas? Kita kena redha. Redha ni maksudnya kita terima apa sahaja ujian dan dugaan yang Tuhan, yang Allah bagi dekat kita. Rezeki betul, pastinya Allah tak akan uji lebih pada hamba dia yang tak mampu. Macam mana Puan Rohana berjaya mendidik anak-anak sehingga besar, sehingga berjaya. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, saya akan serahkan kepada Cikgu Jinggo. Mohon perkongsian yang sangat ringkas ini dapat memberi sikit apa penambahbaikan kepada diri kita. Okey, kita kenang balik apa yang kita dah lakukan, apa aja yang kita akan ini sebagai seorang ibu yang bertanggungjawab, seorang ibu yang baik dan sebagainya. Dan saya doakan kejayaan tuan-tuan dan puan semua. Mendidiklah dengan penuh kasih sayang. Sebab anak-anak kita tu anak-anak yang bakal mewarisi negara kita. Yang cikgu-cikgu ni kan. Alright, jadi selamat baju jaya, semoga diberikan kekuatan, keikhlasan dan kesungguhan dalam menggalas tanggungjawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Jinggo. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Stop Farid muzik. Okey. Jadi ruang yang terakhir bersama saya 20 minit. InsyaAllah kita akan tamat di sini. Dan siapa yang nak kenal saya seterusnya, Facebook saya Cikgu Jinggo, TikTok Cikgu Jinggo, Instagram Cikgu Jinggo. Nama Cikgu Jinggo ni tenggelam nama sebenar saya. Okey, kawan sekalian, dah banyak dikongsikan. Farid mewakili young parent. Dia bergabung lah. Saya mewakili orang yang dah ada menantu. Habis syukran. Dah ada menantu. Dan anak kecil pun dah sekolah, masih sekolah tapi dah sekolah menengah atas lah. Okey, kawan sekalian, saya yakin dan percaya. Bila kita soal perubahan, hari ini dia tidak mungkin akan berlaku perubahan tanpa awareness. Awareness kan? Awareness tak akan berlaku kalau berlaku ada perkataan ego kat situ. Saya ulang balik. Dia perubahan mesti mula dengan perkataan apa? Awareness, kesedaran. Awareness. Bila ada awareness, kita kena cari skill. Skill ini akan bangunkan kita punya tindakan. Dan tindakan akan bentuk habit. Jadi gabung jadi asah. A apa tadi? A adalah Puan Rohana. A adalah awareness. Kesedaran dalaman. Bukan kesedaran luaran. S, skill. Sebab media anak, dia bukan dengan lalu dengan ilmu. Okay? Walaupun kita mungkin zaman-zaman saya dah berlalu. Tapi zaman-zaman anak-anak kita ni. Dan A, attitude dan juga habit. Okey, di hadapan saya. Okey, sekarang standby untuk topik seterusnya. Ni, is my Google anak tu tak pakai apa-apa ke pakai apa tu? Pakai pampers ke tu? Pakai tak? Okey. Jadi tolong buka kamera, saya nak tengok muka last sekali. Saya nak kongsikan. Tuan-tuan baca buku macam mana sekalipun, tuan-tuan takkan dapat alami apa yang saya alami. Okey. Satu, tuan-tuan kena ambil kira ini sebagai satu pengalaman yang dikongsikan. Ambil yang baik, buang yang tak baik. Dan saya tidak berniat untuk memalukan siapa dan tidak berniat untuk menjaja cerita saya syamar. Walaupun ujian Allah ini seketika kadang-kadang menjadikan saya macam saya tak mampu nak handle. Tapi itulah ujian yang menjadikan saya hari ini. Okey, di hadapan saya ada air. Saya letakkan dua air. Satu, air yang jernih. Dan satu lagi air yang hitam. Okey, kita mulakan dengan air jernih dulu. Air jernih ini kepada kawan-kawan sekalian, boleh fokus kejap, banyak yang bergerak tu. Ika Zulaika nak ke mana tu? Saya orang kinestetik, kalian bergerak saya nampak. Okey. Okey, air yang jernih. Air jernih diibaratkan macam anak yang baru lahir. Sebab tu dalam konteks pembelajaran, di mana bermulanya anak kita punya kemenjadian. Bermula daripada pernikahan, bermula daripada percantuman sperma mak dan ayah. Pertama sekali, bila mak diisytiharkan mengandung. Pada waktu itulah saya bagi tahu kawasan pra-perkahwinan. Pra-perkahwinan amat penting. Sebab tu pada semua kawan-kawan kita, kahwin tak boleh paksa-paksa. Betul tak Leah? Kahwin dengan emosi. Abang Syukri, kita buat hubungan biologi pun dengan emosi. Tak boleh paksa-paksa. Dia mesti datang dengan biologi. Lepas tu, pra-kelahiran. Semasa isteri bersalin,
Wajib kepada abang-abang dan abang-abang hadir dan tengok anak kita mendengar. Mata tak buka tapi dia mendengar. Sebab tu kita dengar. Lepas tu siapa lagi? Anak kita akan buka mata selepas minggu 2 minggu. Siapa yang sambut dia, bahasa apa yang digunakan, dia akan install di rumah. Jiran-jiran kita mempengaruhi. Sekolah pertama anak kita, tabika sebagai mempengaruhi. Kawan sekalian, dan inilah anak kita. Jernih jiwa di lain. Dikala jiwa yang jernih, kita campakkan ataupun Allah beri nikmat. Nampak nikmat tu kan? Nikmat tu nampak macam I'm Google, anak sebelah tu hebat, sangat-sangat hebat. Puan Sharifah nampak dia punya kuning tu. Dan nikmat yang Allah beri mampu dikongsikan dengan orang lain. Okey, pada waktu ini anak kita dan kita macam baby. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak minta dengan Allah, tapi mintalah dengan jiwa dan emosi yang macam ni. Sebab tu kadang-kadang kita ada perasaan malas, anak kita malas, anak tak jadi, jom kita berkongsi. Apa yang akan jadi seandainya air hitam ini masuk dalam emosi kita dan anak kita? Air hitam ini kawan-kawan sekalian adalah kesilapan pencaturan kita. Air hitam ni ego kita. Air hitam ini macam mana tindakan kita melunasi hari. Sebagai seorang ayah, ibu, macam mana mulut, mata dan telinga kita berfungsi. Kepada ketua-ketua jabatan, pada rakan-rakan kita, macam mana soal hati kita ni. Memberi kesan paling ramai pada minggu depan ramai. Kesimpulannya, kembalikanlah fitrah agama dalam keluarga. Setuju dengan saya, Puan Suzy? Siapa dah jadi nenek belum? Puan Masni jadi nenek belum, Puan Masni? Suara sikit. Okey, terutama yang parent, saya dah sampai ke Puan Masni, dah jadi nenek ke belum? Belum. Belum. Okey, anak dah kahwin belum? Belum. Oh, ini orang muda tu, Anak kecil. Apa dia? Anak kecil lagi. Orang muda kan. Wak syukran. Wak ni ni Wak Abewe. Saya ucap terima kasih kerana menonton. Saya berdekat atas 2 faktor. Terima kasih pada penganjur. Boleh panjang-panjangkan kepada jabatan lain, pada CD. Nampak air muka tu macam orang muda kan. Jadi saya kembalikan itu dan anak semua menjadi. Ya Allah ya Tuhanku. Dan sekarang kita nak buka pusat tahfiz Puan Masni. Pusat tahfiz di Choket Road. Nak mengajar anak-anak yang tak sah taraf tu. Memang kita keluarkan duit tapi Allah bagi duit kod lain. Taklah macam Abid Liu kan. Tapi Allah bagi kod lain. Saya punya sponsor masuk Puan, keluar TV3 ni, saya bagi tahu. Allah punya nikmat bagi keluar TV3 ni. Saya keluar sekali, saya bagi tahu. Yang saya keluar ni, ucapkan terima kasih. Mana kita punya Yani ni, mana Yani? Ya cikgu. Silakan. Nampaknya Wani ada masalah lain kat situ. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Jinggo, Encik Farid dan semualah yang hadir untuk hari ini. Terutama pada penyedia-penyedia kita yang telah sama-sama berbesar hati untuk join. Semua pada ibu bapa saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih cikgu ya atas perkongsian yang hebat. Okey, terima kasih semua. Tu je lah saya nak cakap. Okey, sijil saya akan bagi dalam bentuk link nanti minta pada cikgu-cikgu ataupun pada grup ibu bapa. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, Farid silakan Farid. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum. Wow, boleh add di Facebook. Terima kasih semua. Jendela kabus menyambut isu.